Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina al-iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Yang dirahmati Allah, tuan-tuan imam, pengerusi dan jawatan kuasa surau, tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah di atas kurniaan limpah rahmat, taufik dan inayah diizinkan pertemuan kita pada malam ini, yang sepatutnya malam Ahad yang lepas. Malam ni sepatutnya saya di tempat lain, tapi minggu-minggu ni agak sesak sikit. Ni pun tadi baru sampai dari luar Perak. Besok pagi keluar balik, hari Jumaat balik sekejap, petang keluar balik. Jadi itulah kekangan-kekangan yang ada. Dia kadang-kadang musim cuti sekolah orang rasa berehat, tapi keadaannya tak begitu bagi sebahagian kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah sepakat untuk memilih buku ni, Aqidah Tahawiyah. Buku ni dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor. Itu saya dah sembang dengan Ustaz Faris dan juga Cikgu Sam nak cari buku ni. Tapi buku ni sebenarnya keluaran Jabatan Mufti yang tak dijual. Saya bincang dengan Ustaz Qamaruddin. Dia kata dia akan telefon sahabat dia di Jabatan Mufti Selangor untuk tanya kalau ada lebih. Kalau tak ada, memang kena photostat. Sebab buku ni diedarkan secara percuma oleh Jabatan Agama Islam Selangor untuk bacaan di masjid-masjid dan surau-surau dia. Saya dapat ni masa ikut rombongan Jawatan Kuasa Istitabah ke Selangor, Jabatan Mufti Selangor. Ingat tahun lepas ke 2 tahun lepas, gitulah. Tak apalah. Buku ni dia ada permulaan, mukaddimah dan sebagainya, tapi kita terus kepada isi daripada buku ini. Dia duduk pada bahagian yang kedua. Kalau bahagian yang pertama ni hanyalah disebut tentang biodata dan sebagainya, yang saya rasa nanti kalau kita photostat ataupun kita ni, kita boleh tengok sendirilah. Biodata ni tak payah kita nak hurai panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ni teks dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-allamatu hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi bi Misr rahimahullah. Hadza dzikrun bayani aqidati ahli sunnah wal jamaah ala madhhabi fuqaha ahli millati Abi Hanifah bin Nu'man bin Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani ridwanullah alaihim ajma'in wa ma ya'taqiduna min usuluddin wa yadinuna bihi rabbil alamin. Itu teks dia lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-allamah hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi bi Misr rahimahullah. Dia kata, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, telah berkata al-allamah hujjatul Islam. Hujjatul Islam ini adalah gelaran yang diberikan oleh para ulama dan anak murid beliau, kerana mengiktiraf kefaqihannya dan dalam ilmu hadis. Jadi sebab itu disebut dia dengan Hujjatul Islam. Imam Ghazali juga digelar dengan Hujjatul Islam.
maknanya hujjah, orang yang kuat ataupun menjadi benteng dalam mempertahankan Islam. Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi, dia ni ketika berada di Mesir, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Hadza dzikrun bayanin aqidati ahli sunnah wal jamaah ala madhhabi fuqaha ahli millah. Ini adalah pernyataan bagi menjelaskan secara terperinci pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah berdasarkan madhab fuqaha di dalam agama Islam. Baik, pertama dia nak sebut kepada kita bahawa apa yang dia bincang ini adalah pegangan kepada akidah ahli sunnah yang pernah kita sebut dengan golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan yang ramai, golongan ramai daripada kalangan umat dia. Jadi semua orang berlumba-lumba mendakwa mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ramai mendakwa, kita dah bincang dan dah perjelaskan pada pertemuan yang lepas. Baik, jadi dihuraikan oleh penterjemah kitab kita ini, dari segi bahasa kalimah aqada bermaksud ikatan. Dari segi istilah ialah membenarkan di dalam hati suatu keyakinan yang teguh bertepatan dengan kebenaran, seperti beriman dengan Allah dan Rasul. Akidah ini merupakan syarat kepada sahnya sesuatu amalan. Jadi bila kita sebut kita mengaji akidah, yang disebut bayanin aqidati ahli sunnah, menerangkan tentang akidah. Jadi dia terang dulu, aqadah tu dia kata kalau bahasanya ikatan. Tetapi di sudut istilah, dia bila kita mengaji tak cukup dengan lughatan, dia mesti juga istilahan. Lughatan ini sekadar kita nak faham, kita nak tahu apa bendanya. Tetapi bila kita nak pakai sesuatu kalimah, kita mesti faham penggunaannya di sudut istilah. Kita dah sebut hari itu, contoh salat. Salat dari segi lughatan ad-du'a, maknanya doa. Tapi di sudut istilahan, di sudut istilah qaulun wa fi'lun, kan, perkataan dan juga perbuatan. Muftatihatun bit takbir, dimulakan dengan takbir, wa mukhtatimatun bit taslim, diakhiri dengan salam, ma'a syurutin makhsusah, dengan syarat-syarat yang tertentu, baru dikatakan salat. Jadi kalau ikut lughatan saja, maka bimbang kita nanti doa. Semayang, udah. Bila? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan doaku. Amin. Semayang dah, udah. Pasal apa? As-salah wa du'a. Itu lughatan. Jadi akidah ini lughatannya ialah ikatan. Tapi di sudut akidah, di sudut istilahan, ikatan ini dia kata iaitu tasdiq bil qalb, membenarkan dalam hati. Dalam yang lain disebut tasdiq bil qalb, membenarkan dalam hati, takrir bil lisan, kita ucap dengan lidah, wal amal bil a'dha, dan diterjemahkan dengan amalan tindakan. Itu dia kata barulah jelas akidah pegangan kita. Akidah ni bila kata ikatan, ikatan itu pertama dia kata mestilah sesuatu yang meyakini. Meyakini dalam hati, itu akidah. Sebab dia membabitkan soal kepercayaan, dan kepercayaan itu mestilah kepercayaan yang benar, seperti beriman pada Allah, Rasul, 6 rukun iman yang kita ngaji itulah, kan? Dia mesti yakin sungguh. Yakin inilah tujuan kita belajar. Kita belajar bukan nak cari balah dengan orang. Kita belajar bukan nak tunjuk pandai dengan orang. Tujuan kita belajar ialah nak meyakini keyakinan yang disebut jazam, tuntas kepada Allah, Rasul, 6 rukun iman yang diajar dalam hadis. Jadi kalau capai maksud itu, selesailah isu akidah kita. Kan? Kita kadang-kadang berbalah pada istilah ni, banyak benda ni. Nanti bila kita ngaji bab akidah ni, dia akan keluar tentang sifat Tuhan, sifat wajib bagi Tuhan. Tu yang sekarang ni tuan-tuan duk dengar balah tentang istiwa, tentang tangan, kan? Benda-benda ni jadi balah. Jadi analogi mudahnya,
kita berbalah pada benda yang tidak membawa kepada tujuan. Tujuan mengaji akidah, nak yakin pada Allah. Jadi bila Allah sebut tentang dia istiwa alal arsh, beristiwa di atas arash, nak meyakinkan kita besarnya keagungan dan kekuasaan Allah. Jadi bila disebut istiwa alal arsh, hati kita tahu, ya Allah, hebatnya, agungnya kuasamu ya Allah. Okey tu. Tapi dia duk sembang pula istiwa tu benda. Istiwa tu di mana? Macam mana? Jadi balah gitu. Yang tujuannya ialah membesarkan Allah. Tapi dia tak sampai pada tu. Macam kita sembang, kita nak pergi Kuala Lumpur. Sampai Kuala Lumpur tu okey lah. Tapi nak menyampaikan ke Kuala Lumpur, ada orang dia cerita kena lalu Tapah dulu. Kita nak pergi Kuala Lumpur, lalu Tapah dulu. Lalu dia bincang bab Tapah. Tapah ni ada penjara. Tapah ni sifat dia dulu asal namanya ada ikan tapah. Dulu ada keturunan, dah panjang bab Tapah tu, tak sampai Kuala Lumpur. Yang ni yang kita bimbang. Hari ni kita banyak balah begitu. Jadi kita mengaji ni bukan tujuan nak balah dengan orang, bukan tujuan nak tunjuk siapa pandai. Tujuan kita nak mendatangkan rasa kerendahan diri di hadapan Allah dan membesar serta mensucikan Allah daripada sifat makhluk. Sampai situ selesai persoalan akidah. Baik, kemudian dia terangkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Najmi Al-Ghizzi menyatakan di dalam Husnut Tanabuh fil Tashabuh bahawa yang dimaksudkan mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah ialah golongan yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia, dan mereka inilah yang digelar sebagai golongan majority, yakni sawadul a'zam di kalangan umat Nabi Muhammad pada setiap zaman, serta mereka adalah kelompok yang menzahirkan kebenaran dan kumpulan yang selamat daripada 73 kumpulan yang disebut oleh Nabi. Asas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni ciri yang pertama, dia ikut Allah, dia ikut Rasul dan juga ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta panduan daripada para sahabat. Sebab apa di sana Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Ke atas kamu sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Nabi takkidkan, Nabi perkukuhkan dengan al-mahdiyyin, yang mendapat petunjuk daripada Allah. Maka ulama bincang pula, siapa khulafa ar-rasyidin? Ijma' menyatakan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ada sebahagian kecil pula menambah, iaitu Umar ibn Aziz. Umar ibn Aziz ni jauh dah. Ulama yang lain kata tak boleh sebab 4 ni saja. Tapi dia kata Umar bin Aziz ni zaman yang gemilang Islam balik. Padahal di antara Sayyidina Ali dengan Umar bin Aziz ni jarak yang jauh. Melangkaui Muawiyah, Yazid, Muawiyah, Marwan, Abdul Malik, Hisham, Sulaiman, baru sampai ke dia. Dah ke-7. Kan? Dah 7-8. Jadi jauh sangat. Dia kata tak termasuk. Walaupun dia ni termasuk, dia ni hanya termasuk mujaddid, orang yang memperbaharui agama. Kerana Nabi ada sebut apa ni, innallaha yab'atsu lihadhil ummah ala ra'si mi'ati kulli sanah. Allah akan bangkitkan daripada umat ini setiap kepala 100 tahun. Tiap-tiap 100 tahun may yujaddidu laha amradinaha, orang yang akan memperbaharui, memperkemaskan kembali, menyelamatkan penyelewengan, kesesatan yang telah berlaku di kalangan umat. Ini dipanggil mujaddid. Maka ulama susun pula siapa mujaddid setiap 100 tahun pula. Panjang perbincangannya di situ. Tapi khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ijma' mengatakan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan disebut mereka ini adalah golongan yang mulia. Dan golongan Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah golongan istimewa yang
diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ni majoriti umat Islam. Dia mesti majoriti. Dan golongan ahli sunnah wal jamaah ni sepanjang masa dia sentiasa majoriti, walaupun muncul golongan-golongan yang kecil, golongan-golongan yang sedikit. Banyak golongan sedikit ni, golongan yang tidak majoriti dalam akidah. Maka lahirnya golongan Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, pecah tu banyak, menjadikan 73. Dan ahli sunnah wal jamaah inilah satu-satunya yang dijamin oleh Nabi SAW masuk syurga. Dan mereka ini digelar Sawadul A'zam, iaitu satu golongan yang ramai, yang nampak hitam je, maknanya ramai lah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan mazhab fuqaha, diterangkan pula, mazhab dari segi bahasa bermaksud tempat yang dituju kepadanya, tempat nak pergi lah, ke mana hala kita. Manakala dari segi istilah, bahasa tadi nak faham saja, istilah yang kita nak pegang. Istilah bermaksud method ataupun kaedah yang terdiri daripada dalil-dalil dan cara-cara dalam menyatakan sesuatu kefahaman. Jadi bila kita kata mazhab ini ialah suatu kaedah aliran para ulama dalam menentukan dan mengisbatkan sesuatu hukum berdasarkan dalil-dalil dia. Dalam menentukan hukumnya begini, maka apa dalil-dalil dia untuk mengesahkan hukum ini? Untuk menyatakan, umpama contoh semayang Nabi begini, apa dalil dia bawa? Nak menyatakan banyak perkara, semua benda lah dalam bab fiqh ini, maka ulama-ulama ini dia ada dalil dia. Kalau mengikut ulama kita, mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam bab fiqh ni sahaja ada 12 mazhab yang diiktiraf, tapi semuanya tidak tersiar. Cuma tinggal catatan dalam kitab. Yang ada hari ini yang mempunyai pengikut yang ramai, 4 ni lah di sudut fiqahnya: mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. 4 ni sahajalah. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali. 4 ni sahaja yang ada pengikut sampai hari ini di sudut ilmu fiqah. Ini dari sudut fiqah. Pengajian kita akidah. Tapi nak cerita siapa At-Tahawi ni? Dia kata dia ni akidah Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab fiqah daripada disebut kemudian Hanafi. Baik, fuqaha ialah ulama yang mahir dalam hukum syarak berserta dalil-dalil dan beramal dengannya. Faqih maknanya faham. Faqih di sudut bahasanya faham. Sebab itu kita mengaji, kita akan jumpa mengaji fiqh punya pun kan. Mengaji fiqh ni kita faham. Semayang lah, mayang puasa kan gitu kan, fiqh dah. Tapi hari ini kita nampak ramai, banyak sangat dah guna fiqh kan. Jadi ulama-ulama sirah dia tulis fiqhus sirah. Dia tidak cerita sirah, tapi dia nak ajar kita memahami sirah. Cerita sirah satu hal, tapi nak faham sirah tu, kita baca cerita sejarah Nabi Muhammad, bacalah, kita baca kan. Imam Ibn Hisham, Ibn Ishaq, dia tulis sejarah cerita Nabi Muhammad, cerita habis. Ulama-ulama mutaakhir nak bagi kita faham apa yang kita nak dapat daripada sirah. Antara yang popular hari ini kitab almarhum Asy-Syahid Sa'id Ramadan Buti dan juga Syekh Muhammad Ghazali, dia tulis fiqhus sirah, memahami sirah. Dia ambil beberapa poin-poin sejarah, lalu dia terjemahkan dan dia syarahkan untuk kita faham kenapa kita nak baca sejarah ni. Sebagai contoh banyaklah. Jadi antaranya contoh yang dibawa ialah antaranya diceritakan waktu Nabi menawan kota Mekah. Nabi masuk dalam Kaabah. Jadi isunya Nabi solat dalam Kaabah. Sedangkan ulama di situ berbahas, sahabat berbahas, adakah Nabi solat ataupun tidak.
Lalu dia bahas, tu faqih nak fiqh sirah tadi. Dia kata ada ulama mengikut jaliran Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas, dua-dua saya keliru antara dua ni. Satu mengatakan Nabi semayang, satu mengatakan tidak. Lalu dia bahas fiqh, nak faham. Dia kata yang kuat ialah Nabi semayang dalam tu. Yang kurang kuat Nabi tak semayang. Sebab apa? Nak faham. Sebab dia kata sembahyang itu datang daripada dalil sahabat yang nampak. Yang kata tak semayang sebab sahabat tadi tak nampak. Mengikut kaedah hukum, di antara yang nampak mustahil tak berlaku kalau kita nampak. Nampak mustahil tak berlaku. Kalau tak nampak mungkin berlaku tapi terhalang. Jadi dia kata fiqhnya, memahami sirah ini lebih kuatnya ada Nabi solat. Itu contohlah fiqh sirah. Kemudian datang lagi macam-macam fiqh kan. Dalam bab muamalat disebut fiqhul muamalat, bab kahwin fiqhul munakahat, dalam bab politik fiqhus siyasah. Nak bincang pula mana lebih penting, fiqhul aulawiyat. Datang fiqhul muwazanat, fiqhul ma'alat, macam-macam fiqh. Bukan fake account. Fake account, fake orang putih palsu. Fake deposit. Itu fake deposit pula kan. Fake ni, fake bahasa Arab fiqh. Fiqh ni maknanya faham. Jadi ahli fiqh maknanya orang yang menguasai. Bila sebut fuqaha ialah orang yang menguasai ilmu syarak dan berdalil serta beramal dengannya. Dia mahir, dia buat begini, dia tahu dalilnya begini, ada hujahnya. Itu para fuqaha lah, memang mahir dalam ilmu. Al-millah, disebut di sini ahlul millah. Ahlul millah maknanya bermaksud Islam, cara hidup Islam. Apa saja ahlul millah atau ahlul qiblah. Sebagiannya ahlul millah. Millah ni makna millati abina Ibrahim hanifa kan. Dalam surah Baqarah, wa wassa am kuntum syuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ni ajaran daripada Ibrahim Ismail. Disebut millati Ibrahim hanifa. Dalam ayat yang lain, millah, cara hidup Nabi Ibrahim yang hanifa. Di Mekah tu setelah ratus tahun banyak penyelewengan, ribu tahun banyak penyelewengan, tapi ada kelompok kecil yang masih berpegang dengan millati abina Ibrahim, millah bapa kami Ibrahim, yang disebut hanifan, agama hanif. Cuma depa ni bawa tidak mendapat sambutan. Bawa tak dapat sambutan. Kadang-kadang kita temui dalam syair-syair mereka. Ahli-ahli syuara. Saya ingat lagi ngaji dulu, disebut syair daripada Nabirah, dan macam-macam lah kan. Antara syairnya disebut tentang man asyamat wa man mata fat. Kan, siapa hidup dia akan mati, siapa mati dia akan binasa. Unsur-unsur akidah hanifiyah ataupun hanifah, millah Islam ini ada dalam ajaran itu. Maknanya daripada Ibrahim sampai Nabi Muhammad tak mati, cumanya tidak mendapat sambutan. Mereka tidak berkuasa, mereka tidak menguasai politik di Mekah, dan mereka tidak menguasai masyarakat Mekah, menyebabkan agama itu hidup secara kecil-kecilan, berlaku begitu dan tidak tersebar. Orang kafir pun tak marah sebab tak berdakwah kan? Macam pengikut Nabi Isa yang melarikan diri di gunung-gunung dan sebagainya. Jadi orang tak kacau lah sebab tak marah. Orang tak marah lah sebab tak ngacau masyarakat. Tapi bila Nabi Muhammad dia terangkan balik, dia bentang balik dan mendapat sambutan, yang ni sudah mengancam kestabilan pemimpin-pemimpin musyrikin. Baik. Muzafaqah Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit dicerita tentang dia mengikut aliran fuqaha tadi, mazhab fuqaha tadi. Nu'man bin Thabit Al-Kufi wa Abi Yusuf bin Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdullah bin Muhammad Al-Hasan Al-Syaibani radhiyallahu alaihim ajma'in. Dia kata iaitu Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Imam Hanafi ni nama dia Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Beliau dilahirkan pada 80 atau 71
atau 63 pada zaman sahabat, dan sempat bertemu dengan Anas bin Malik, Amir bin Tufail dan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan merupakan pengasas mazhab fiqh Hanafi, dan beliau wafat pada tahun 150 Hijrah. Jadi Imam Abu Hanifah ini dia hidup dalam tahun 80 atau 71 atau 63 Hijrah. Ni keliru. Tidak ada satu benda yang tepat. 63 Hijrah bermakna selepas 50 tahun Rasulullah wafat. Rasulullah wafat lebih kurang 11 Hijrah, kan? Lebih kurang 50 tahun lah selepas kewafatan Rasulullah SAW. Dan dia ni sempat bertemu dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik siapa? Sahabat. Anas bin Malik ini antara perawi hadis yang ramai, yang banyak. Kenapa? Dia khadimur Rasul, khadam Rasulullah. Mak dia bila lahir Anas bin Malik dah besar sikit boleh kerja, mak dia serah Anas bin Malik ini, aku serahkan kepadamu ya Rasulullah, ambillah dia jadi pembantu kamu. Sebab itu banyak hadis-hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, terutama hadis-hadis peribadi. Maksud hadis peribadi itulah perbuatan Nabi. Nabi buat sebab orang lain tak nampak. Anas yang menguruskan Nabi. Maka Anas banyak meriwayat hadis-hadis itu. Jadi dia ni, Abu Hanifah ini, dia sempat berjumpa dengan Anas bin Malik radhiyallahu an, Amir bin Tufail dan juga Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, beberapa orang sahabat besar yang kemudiannya. Jadi dia ni termasuk di kalangan tabi'in. Sebab apa? Berjumpa dengan sahabat dan beriman dengan Islam. Dan beliau belajar ilmu fiqh daripada Abu Hanifah. Beliau mempelajari ilmu fiqh daripada Abu Hanifah, orang pertama yang menyusun kitab usul fiqh berdasarkan mazhab Abu Hanifah dan mengembangkan mazhab Hanafi, meninggal dunia pada tahun 181 dan 182, iaitu Abu Yusuf Al-Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari. Abu Yusuf ini Qadhi Al-Qudah. Qadhi Al-Qudah, dia belajar daripada Imam Abu Hanifah. Dia sendiri adalah murid kanan Imam Abu Hanifah, iaitu nama dia Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari. Dia ni adalah imam kanan lah, anak murid kanan daripada Imam Abu Hanifah. Dan Abu Abdullah bin Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau ialah imam dalam ilmu fiqh dan usul yang merupakan anak murid Abu Hanifah yang kedua selepas Abu Yusuf. Beliau memiliki karya perbahasan furu' dan pelbagai kitab dalam fiqh, meninggal dunia pada tahun 189 Hijrah pada usia 50 tahun, iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kita biasa dengar Imam Asy-Syaibani, kan? Itu di antara tokoh-tokoh yang menjadi pegangan ataupun rujukan susur galur daripada pengarang kitab kita Tahawiyah ini. Pengarang kitab Tahawiyah. Wa ma ya'taqiduna min usuluddin wa yadinuna bihi rabbil alamin. Dan mengikut apa yang menjadi i'tiqad oleh mereka daripada perbahasan usuluddin dan apa yang dipegang dalam beragama oleh mereka terhadap Tuhan sekalian alam. Baik i'tiqad, iaitu sama tadi akidah. I'tiqad maksud dia sama akidah. Kemudian disebut situ daripada perbahasan usuluddin. Usuluddin dari segi bahasa bermaksud sesuatu yang dibina di atas asas yang lain. Usul, kan? Usul asal lah. Ad-din dari segi syarak bermaksud sesuatu ketetapan Allah yang menyeru golongan yang berakal untuk menerima apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ad-din, itu yang kita sebut nizamul hayah, kan? Ada orang terjemah way of life. Itu din. Din disebut sebagai golongan ataupun mereka yang berpegang dengan apa yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berakal. Jadi bila disebut sekali usuluddin, mengaji bab asas-asas agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpegang dan berkeyakinan dengannya. Usuluddin dari segi istilah ilmu ialah ilmu yang membahaskan tentang nama-nama Allah. Tuan, nama usuluddin,
kan, tauhid, macam-macam orang guna istilah. Tapi yang kita bincang di sini usuluddin. Usuluddin, tauhid, akidah, dia kadang-kadang hampir serupa, pada umumnya sama. Tetapi pada perbahasan ilmu yang mendalam, dia ada sikit-sikit berbeza. Tapi kita faham usuluddin ni ngaji akidah. Mudah. Usuluddin dari segi ilmu ialah ilmu yang membahaskan tentang nama-nama Allah. Yang kita nak ngaji ni apa? Satu, nama-nama Allah. Tahu dah Ustaz, 99 bunyi pun. Iyalah. Kita nak bahas, kita nak ngaji. Sifat-sifat dia, tahu dah. Sifat Allah pada umumnya sifat-sifat yang menyucikan Allah daripada kekurangan. Para ulama kita susun melalui Abu Hasan Asy'ari dan Maturidi, jadi 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Itu sifat-sifat Allah. Kemudian perbuatannya, af'alnya, perihal makhluk daripada para malaikat, cerita tentang makhluk-makhluk Allah yang istimewa, antaranya malaikat Allah, nabi-nabi Allah, wali-wali Allah, imam-imam, dan permulaan kejadian pada hari perbahasan, pembalasan berdasarkan ketetapan akidah dan bukan mengikut teori falsafah yang menghasilkan keyakinan terhadap ikatan iman dan menolak keraguan. Jadi kita ngaji tentang Allah, ngaji tentang Rasul, ngaji tentang malaikat, ngaji tentang kitab, ngaji tentang hari kiamat, termasuklah qada dan qadar. Yang inilah perbahasan dalam ilmu akidah. Baik. Kemudian disebut, dan apa yang dipegang dalam beragama oleh mereka terhadap Tuhan. Wa yadinuna bihi rabbal alamin. Rabb ni apa pula? Rabb dari segi bahasa bermaksud Tuhan yang ditaati. Dalam akidah kadang-kadang kita ngaji akidah apa? Kita ngaji tentang tauhid rububiyah. Ni cerita Rabb lah ni. Yang ditaati, yang dapat memperelokkan sesuatu yang memiliki sesuatu, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Tabari di dalam tafsirnya, tafsir Tabari. Kesemuanya bermakna Rabb ini berlegar pada satu makna kepada Allah, iaitu sifat yang menunjukkan kepada pentadbiran secara mutlak kepada Allah dengan sengaja, tanpa ada sebarang ikatan tertentu dalam mentadbir sekalian alam ini. Jadi dia kata, bila kita sebut Rabb, pengkajian kita tentang Rabb ini ialah Allah adalah Tuhan yang mentadbir, yang mengatur, yang menyusun sistem dalam seluruh alam. Itu kita nak cerita. Baik. Naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bitaufiqillah. Kan? Kami menyatakan tentang tauhid kepada Allah dalam keadaan kami beriktikad berdasarkan taufik daripada Allah. Kemudian dia kata, kami menyatakan tentang tauhid. Apa dia tauhid di sini? Dari sudut bahasa bermaksud ilmu kepada sesuatu itu adalah satu. Samalah tauhid tadi usuluddin disebut. Yang ni tauhid. Tauhid ni ngaji akidah juga, tapi fokusnya ialah mengesakan Allah. Dari sudut syarak bermaksud mengkhususkan Allah sebagai Tuhan yang disembah dengan melakukan pengibadatan disertai i'tiqad tentang keesaannya dari segi zat, sifat dan perbuatan. Jadi bila kita kata keesaan Allah, zat Allah. Zat Allah ni apa? Dia bukan jisim. Siapa-siapa yang mengatakan Allah berjisim, sesat, yang boleh membatalkan akidah. Sebab apa? Bila kita kata Allah berjisim, jisim ni maknanya benda yang boleh dipegang. Yang nampak mungkin kita boleh pegang, kita boleh rasa, kita boleh nampak. Jadi kalau Allah sifatnya berjisim, penyudahnya lemahlah sifat Allah. Lemahlah. Sebab dia berjisim. Berjisim, dia akan datang menempati ruang. Mana ada berjisim tak menempati ruang? Sedangkan bila kita mengaji Allah wujud, wujuduhu kal adam, kita ngaji dulu. Wujudnya macam tak wujud. Kenapa? Wujudnya tidak memerlukan sesuatu, wujudnya tidak menempati ruang. Itu. Orang kata payah nak faham. Memang tak boleh nak faham.
Yang disuruh beriman dan yakin kerana ada dalil daripada Quran dan hadis yang menyuruh begitu. Nak fikir ikut akal ikut mana? Tafakkaru fi khalqillah la tatafakkaru fi zatillah. Jangan fikir tentang zat Allah, fikirkan tentang apa yang Allah ciptakan. Kemudian nama lain bagi ilmu tauhid termasuk juga ilmu kalam, ilmu akidah dan ilmu usuluddin. Disebut, ada orang sebut ilmu kalam. Tauhid lah tu. Saya tak ngaji tauhid ni. Saya dulu ngaji ilmu kalam. Saya ngaji tauhid, kamu ni sesat. Kamu lah sesat tak ngaji ilmu kalam. Kamu lah sesat tak ngaji ilmu tauhid. Sama lah yuk. Tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, kan? Disebut juga ilmu kalam, ilmu akidah, semua tu dia lah tersaduk bala. Sebab itu jangan kita rasa kita cerdik bila kita ngaji hak tu. Yang kita tak ngaji ke orang, wallahu a'lam, saya ngaji hak ni, dia tu sesat tak? Tak tahulah, saya tak ngaji lagi hak tu, kan lebih beradab dan berakhlak, melainkan apa yang dia ngaji tu bercanggah daripada Quran dan hadis. Kemudian kepada Allah, Allah ni apa pula? Dia syarah lagi, kata nama khas bagi Allah Tuhan yang sebenar. Kalimah tersebut menunjukkan terhimpun padanya nama-nama yang baik. Allah ini lafzul jalalah, khas untuk Allah. Sebab itu bila kita bubuh nama Abdullah, dah kita letakkan abdi, kan? Nabi sebut sebaik-baik nama ma hummida wa ubbida. Sebaik-baik nama kita nak letak anak lelaki kita apa yang disandarkan kepada hummida wa ubbida, sandarkan kepada Ahmad atau Muhammad atau Abdul. Ini sebaik-baik nama yang Nabi iktiraf. Maka boleh buh Ahmad, boleh buh Muhammad, boleh buh Abdul, tapi Abdul itu mesti balik kepada Allah. Jangan buh Abdul Uzza, kan? Abu Lahab, Abdul Uzza, itu hamba, ataupun Abdul Syam, hamba matahari, mana maunya, kan? Jadi kita bubuh nama-nama disandarkan kepada asma'ullah. Abdullah, Abdul Mu'izz, Abdul Jabbar, Abdul Qahar, Abdul Rahman, Abdul macam-macam, ataupun Abdullah sendiri, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila sebut Allah itu tak ada benda lain dah. Hari itu riuh pula, adakah kita zikir Allah, Allah, Allah dapat pahala ke tak? Bahas juga. Bahas juga bab tu. Bila orang faham, bila sebut Allah itu maknanya dia kata kena ada ya Allah. Dia dalam bahasa ni dia tidak semestinya wujud benda-benda tu. Ada benda-benda yang tersembunyi, kan? Ahmad, ya Ahmad, kita panggil Ahmad, tak ada ya Ahmad, dia juga Ahmad, maknanya wahai Ahmad, kan? Samalah Allah, Allah, maknanya hati kita memang menumpu menyeru nama Allah. Itu yang jadi bahas juga. Duk bahas ni tak ada masalah kalau di sudut ilmiah, tapi bila menjadi perbahasan di peringkat awam, orang awam bergaduh dan berbalah, saling salah menyalahkan antara satu sama lain. Dalam keadaan kami beriktikad berdasarkan taufik. Apa dia taufik? Taufik bermaksud Allah menjadikan perbuatan hambanya bertepatan dengan apa yang disukainya dan diredainya. Isyak masuk apa? 6 minit ya. Dia duduk luar perak ni jadi macam lupa lah. Baik, taufik iaitu bermaksud Allah menjadikan perbuatan hambanya bertepatan dengan apa yang disukainya dan diredainya. Taufik satu petunjuk daripada Allah ke arah apa yang Allah hendak. Sebab itu ulama mengkategorikan hidayah kepada 5. Pertama al-hawas. Pertama wujudan tabi'i. Wujudan tabi'i ni maknanya wujud secara semula jadi. Apa contohnya? Contohnya bila lapar kita cari makan. Ada orang tamam 1 lapar menari? Tak ada. Budak bila lapar dia menangis. Ada budak dia gelak lapar kot. Dia menangis, dia suka katanya. Itu tak reti. Wujudan tabi'i secara semula jadi. Bila dia lapar dia nak makan, bila dahaga dia cari air, secara semula jadi, kan? Penyu, selalu ulama-ulama orang buat contoh penyu. Penyu ni dia lahir dalam pasir. Bila dia menetah, dia bertelur dalam pasir. Bila dia menetah,
semua penyu naik ke atas. Betul? Tak ada penyu gali lagi dalam. Tak ada. Setakat ni tak jumpa lah. Apa yang tak keluar seekor lagi? Sesat ke dalam. Tak maunya. Ahli sains buat kajian lah. Sebab ada cahaya matahari. Siapa bagi cahaya matahari? Itulah hidayah. Petunjuk daripada Allah. Dia naik. Bila sampai ke darat, sampai ke atas, sampai ke permukaan, dia kaya ke darat? Kaya. Semuanya kaya. Sebab dia tahu situlah. Siapa ajar dia? Dia baru lahir. Biasalah dia dapat saintis. Sains hanya menterjemahkan jawapan, tapi Allah yang memberi hidayah pada dia yang namanya wujdan tabi'i, secara semula jadi. Dia akan pergi ke air. Tak ada yang naik ke darat. Kalau naik ke darat, dia akan disumpah jadi batu macam di Terengganu tu, Rantau Abang. Ada seekor besar kan? Batu dulu. Rantau Abang tu orang buat. Tak ada makna saya nak cerita. Semuanya turun ke. Nah, itu dipanggil wujdan tabi'i. Yang kedua, al-hawas. Hawas ni anggota panca indera. Macam mana kita dapat hidayah, dapat petunjuk? Tengok dengan mata, dengar dengan telinga, rasa dengan mulut, pegang dengan tangan. Ini adalah kaedah untuk kita mengenali dan mendapat petunjuk daripada sesuatu. Atas daripada al-hawas, namanya hidayatul akal. Sampai tahap tu akal pula fikir. Kan? Panduan daripada akal. Jadi akal ni kena tengok. Contoh perut lapar, kita pun nak makan, cari makanan. Cari makanan dengan mata, al-hawas tadi jumpa. Ni makanan. Jadi nak makan ke tak? Mikir, akal fikir. Cantik ni. Nampaknya udang ada, ketam ada. Jumpa dah dengan mata dan tahu itu makanan. Perut lapar. Siakap ada. Contohlah, kerang macam-macam lah. Seafood lah, ringkas kata. Dia pun nak makan. Akal datang. Makan. Kalau rasa nak pengkor kaki kamu, gaut kamu ingat, katanya. Kan? Akal bagi tahu kamu tu gaut. Makan. Tak jadi. Asalnya nak makan dah, tapi akal, sebab kita belajar, doktor bagi tahu, kita sedar bila kita makan, akal pesan. Kita pun akur dengan akal, tak makan, kan? Tapi akal kata okey, clear, kamu boleh makan. Kita pun nak makan. Bila nak makan, dia naik setingkat lagi, hidayatuddin. Hidayatuddin ni hidayah agama. Agama datang. Ya, memang kamu boleh makan, kamu tak ada sakit apa, tapi ingat, itu bukan makanan kamu, itu orang punya, kamu tak boleh ambil, haram mencuri. Agama datang memandu halal dan haram. Baru datang hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq ni kecenderungan nak buat. Ada ketikanya haram tak haram, aku dah lapar. Ada haram tak haram, bukan ada orang nampak. Tapi hidayatut taufik datang, tak boleh, kamu lapar ke, kamu apa ke, kamu tak boleh makan, itu bukan barang kamu. Ndak, kamu kena cari duit beli, ataupun pergi cari tuan dia minta. Ini hidayatut taufik. Jadi macam kita lah, kita tahu semayang wajib, kita tahu menutup aurat wajib, itu hidayatut din. Tapi tak cukup kalau tidak ada hidayatut taufik. Jadi ada 5 peringkat hidayah. Wujdan tabi'i semua ada, hawas semua ada, akal ramai yang ada. Ada juga yang tak berakal. Kan? Di sini dah ada yang gugur. Tak berakal lah tu. Kan? Akal tak pakai pun dia juga. Tak ada akal satu, tak pakai akal satu. Kan? Dia naik pada satu lagi, hidayatuddin. Ini dah kena belajar. Kena dapat hidayah, petunjuk daripada Allah. Tapi semua ini belum memastikan kita selamat, melainkan hidayatut taufik. Taufik ni kita tahu, kita faham, tapi perlukan kepada pertolongan daripada Allah, bimbing kita, beri hidayatut taufik untuk kita buat apa yang Allah suruh, untuk kita tinggal apa yang Allah larang. Yang tu dipanggil hidayatut taufik. Dan tidak ada benda yang wajib kita minta dalam hidup ini melainkan hidayah. Allah suruh minta macam-macam, tapi yang Allah wajibkan tiap-tiap hari minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim 17 kali sehari.
tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa dia? Jalan yang lurus ni lah at-taufiq. Jalan yang lurus ni hidayatuddin. Hidayatuddin, kita kenal mana buruk mana baik, dan kita minta hidayatut taufiq daripada Allah, bimbing dan beri kekuatan kita buat kebaikan, tinggalkan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak cukup 1 2 3, tapi dia datang 4, dan yang penting sekali hidayatut taufiq, hidayah petunjuk daripada Allah yang diterangkan di sini. At-taufiq bermaksud Allah menjadikan perbuatan hambanya bertepatan dengan apa yang disukainya dan diredainya. Ini dia bagi rujukan Jurjani. Jurjani. Jadi fahamlah kita. Jadi apa yang kita bincangkan di peringkat awal ini ialah satu muka surat dia. Yang pertama tu alhamdulillahirabbil alamin, qala al-allamah hujjatul Islam Abu Ja'far al-Warraq at-Tahawi bi Misr rahimahullah. Dia kata apa? Hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnah wal jamaah ala madhhabil fuqaha'i ahli al-millah Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdullah bin Muhammad Al-Hasan Al-Syaibani ridwanullah alaihim ajma'in wa ma ya'taqiduna min usuliddin wa yadinuna bihi rabbal alamin. Jadi dia akan masuk nanti kepada penjelasan berikutnya. Kita dah baca tadi, yaqulu fit tauhidillah mu'taqidina bit taufiqillah. Ayat itu kami menyatakan tentang tauhid kepada Allah dalam keadaan kami beriktikad berdasarkan taufik kepada Allah, bahawa dia nak cerita. Apa dia? Yang pertamanya, innallaha wahidun la syarika lahu wa la syai'a mithluh. Yang itu kita baca dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia, beri kelapangan masa. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, kita harap kita ngaji ni dengan tujuan untuk memahami. Saya dah bagi tahu, jangan ngaji untuk cari balah, kita ngaji untuk memperkuatkan akidah. Wallahu ta'ala a'lam.